Jangan sekadar jadi penulis konten, jadilah seorang marketer. Kenapa? Jom kita ikuti jawapannya dalam video hari ini. Hai, kembali lagi bersama hos anda Adlan Khalidi dalam rancangan Lezik Digital di mana saya kongsikan berita, panduan dan tips dalam dunia digital marketing. Sebelum kita mula, saya ingin mohon anda untuk tekan butang merah subscribe di bawah. Jangan lupa hidupkan butang notifikasi supaya anda dapat video-video terbaru saya yang saya upload pada setiap hari Sabtu. Dengan setiap subscriber yang saya dapat akan bantu saya untuk meningkatkan channel saya supaya lebih maju. Terima kasih. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Sekarang ni zaman marketing ialah zaman orang membuat konten, sama ada di social media ataupun di mana-mana saja platform yang ada dalam online seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya. Tapi bagi saya, konten yang betul-betul boleh menarik perhatian pembaca ialah konten yang ditulis, yang dihasilkan dengan research dan juga penulisan yang teliti. Itulah konten yang berbentuk artikel. Ya, semua orang memang boleh menulis. Kita dah belajar 3M kan? Maksudnya membaca, mengira dan menulis daripada sekolah rendah lagi. Tapi itu memang asas dia. Bila kita dah masuk universiti dan kita di tempat kerja, kita tetap kena menulis kan. Sama ada nak menulis proposal ke, nak menulis email. Paling tidaklah seharian kita akan menulis WhatsApp punya message kan. So kat sini penulisan yang betul, kita boleh hantar message yang betul, kita boleh komunikasi dengan orang yang menerima message kita, sama ada audience ataupun kawan kita lah yang baca message kita. Oleh itu, hari ini saya ingin kongsikan bagaimanakah anda boleh leverage skill penulisan anda dan menjadi seorang marketer yang bagus dengan skill yang anda ada. Saya ada 5 yang saya ingin kongsikan dengan anda. Sebelum tu, mari kita lihat apa beza seorang penulis dengan seorang marketer. Kena tahu apa beza dia. First kali, penulis ni kita tahu mereka menulis lebih kepada untuk memberi kepuasan kepada pembaca mereka. Sama ada anda tulis artikel ke, anda tulis review blog ke kan, berkongsi pendapat, idea bersama dengan pembaca. Tapi beza dengan marketer, penulis yang fokus kepada bidang marketing ni, selain pada memberi kepuasan kepada pembaca, mereka juga dapat menjawab persoalan, membantu menyelesaikan masalah pembaca mereka. Dari situlah kita dapat jadikan pembaca sebagai seorang customer. So bila jadi customer, dapat menjana pendapatan untuk anda. Oleh itu, ini adalah 5 cara bagaimana anda boleh memanfaatkan skill penulisan anda, jana pendapatan dengan marketing yang betul. First kali, anda boleh buat duit dengan menuliskan blog personal. Saya sendiri sudah ada blog personal sejak daripada tahun 2008 secara officialnya. Sebelum tu saya menggunakan Blogspot untuk praktis sahaja. Dan 2008 saya ada blog personal saya di mana saya mula menulis dan di situlah saya mengasah skill penulisan saya dan juga skill SEO saya. So, apa benda nak tulis dalam blog ni? Kalau untuk personal, tak payah risau. Anda pilih satu niche, satu bidang yang anda passionate about. Anda boleh bercerita macam-macam benda kat situ. Ceritalah pelbagai angle, different topik ke. Jika anda seorang minat makanan, anda boleh buat review makanan, review restoran yang anda pergi. Jika anda minat travel, anda boleh buat senarai tempat percutian yang menarik. Tulis review hotel atau homestay ataupun mana-mana tempat perkemahan ke kan yang anda suka anda pergi. So kat sini anda akan kumpul audience anda berdasarkan apa anda punya minat, passion dan niche bidang yang anda ingin kuasai. Soalan yang mungkin ada dalam fikiran anda ialah, ada lagi ke orang baca blog? Jawapan dia ada. Sebab setiap hari memang Google search beribu-ribu orang cari. Pada satu saat orang nak cari macam in-depth review, review yang jujur, review yang honest, yang ada gambar, ada video kan. Ada setengah review ni dia bertulis, ada setengah review dia dalam bentuk video. So setiap orang dia nak review yang honest, yang berkualiti. Kalau sekadar kat social media mungkin kita tak dapat the whole picture. Kalau dekat website macam Agoda ke, Booking ke, still limited lah dia punya benchmark review tu. Tapi kalau kita baca blog, bercuti ke tempat tertentu, orang tu akan share A to Z, macam perjalanan dia, macam mana nak ke sini, macam mana bilik, kemudahan dan lain-lain dekat fasiliti tersebut. So dekat blog ni bagi saya dia lebih depth lah, lagi dalam dia punya perkongsian yang boleh kita dapat. Selain pada tu, kalau orang buat review kat social media, Google jarang keluarkan review yang kat social media ni bila orang search kat Google. Google channel pun akan keluarkan result sama ada daripada search engine, daripada blog dan juga daripada YouTube punya search lah kan. Kat sini lah tempat mana orang banyak dapat review daripada pengguna yang lain. So anda jadilah salah seorang blogger yang buat review tempat-tempat yang best ataupun makanan yang best dan sebagainya. Dan di sini bagaimana anda nak jadi marketer yang bagus, selain daripada menulis, boleh berdaftar dengan mana-mana sistem affiliate yang ada seperti Involve Asia ataupun Access Trade, Cashback ataupun Shopback. Di mana anda boleh dapat jam pendapatan dengan link affiliate yang anda letak di blog anda ataupun di channel YouTube anda. Seterusnya, jika anda boleh menulis, apa benda kedua yang anda boleh buat ialah dengan menulis e-book. Menghasilkan e-book dan menjual e-book tersebut. Jangan takut nak start tulis e-book. Basically dia tak
tak semestinya kena beratus-ratus muka surat ataupun beribu-ribu patah perkataan. Boleh jadi seringkas 5 muka surat. Asalkan e-book tu ada manfaat dia, ada benda yang orang boleh belajari daripada situ. Bergantung pada funnel marketing yang anda nak susun. Adakah e-book ni anda nak jual free ataupun anda boleh letak harga lah, mungkin serendah RM20, RM50. Okay, bergantung pada apa konten yang anda nak selesaikan masalah orang menggunakan e-book tersebut. Macam saya pernah try jual e-book dan saya buat dalam bentuk video, okay? Sebab saya nak eksperimen buat e-book sementara dengan kos secara video. Dan memang ada orang beli walaupun harganya tak murah, tapi marketnya memang ada orang mencari penyelesaian melalui e-book, okay? Ataupun e-course yang anda boleh jual. Macam tadi bila saya relate daripada yang topik first tadi, dah ada blog, dah jadi macam pakar dalam bidang tersebut, niche anda, industri yang anda fokus. So di sini lebih mudah untuk anda jual e-book jika anda promote kepada audience anda. Seterusnya, bidang ketiga yang anda boleh manfaatkan dengan skill penulisan anda ialah skill copywriting. Okay? Untuk makluman anda, bukan semua business owner reti menulis, bukan semua business owner reti menjual. Kat sinilah mereka memerlukan third party ataupun orang yang boleh bantu mereka buat iklan yang bagus, buat copywriting untuk iklan mereka. So untuk copywriting ni dia ada formula dia. Paling basic yang anda boleh cuba ialah AIDA, attract, interest, desire, action. Okay? So ini formula asas lah nak buat copywriting. Copywriting ni juga boleh jadi seringkas satu tweet ataupun satu SMS, dan juga boleh jadi sepanjang sales page ataupun landing page lah untuk orang jual produk. Okay? So kat sini kalau pendek mungkin ramai orang boleh buat, tapi nak buat satu penulisan sales page yang panjang, benda ni perlukan skill lah. Bukan semua orang reti. Okay? So jika anda ada bakat, anda memang boleh menulis, cubalah ceburi bidang copywriting sebab anda boleh jadikan ini sebagai sumber pendapatan tambahan anda. So macam biasa kalau anda nak jual servis, nasihat saya, compile penulisan anda dengan bagus, portfolio anda, dan dari situ anda boleh dapat trust daripada potential prospek anda. Biasanya bila mereka tanya, boleh saya lihat portfolio ataupun contoh penulisan, anda dah tahu satu tempat dah, sama ada di Google Drive ke Dropbox ke, ataupun anda website khas anda yang menceritakan senarai klien dan juga jenis-jenis penulisan anda. Yang keempat, yang ni saya suka sangat, iaitu anda jadilah seorang ghostwriter. Saya sebenarnya sangat suka bekerja dengan ghostwriter. Saya ada pasukan ghostwriter yang akan bantu saya menghasilkan penulisan di dalam blog saya. Sebenarnya saya sangat respect dengan ghostwriter ni sebab mereka sanggup menulis dan tak mendedahkan langsung identiti mereka. Kalau anda tulis buku kan, selalu buku tu ada nama penulis kan, tapi kalau ghostwriter ni, nama dia langsung tak ada kat atas buku tersebut. Okay? Yang ada ialah nama yang mengupah lah kan, yang mengupah mereka. So anda bayangkan kan, contohnya tokoh politik ke, tokoh bisnes ke, mereka ni mana ada masa nak menulis kan? Mereka mungkin ada masa untuk bertemu, untuk bercakap, tapi nak menulis ni memang satu benda yang time consuming lah bagi tokoh-tokoh ataupun businessman dan ahli politik. Saya tahu kawan saya yang buat bisnes ni, yang buat kerja ni, dia mendapatkan klien di kalangan ahli politik dan juga ahli bisnes untuk menuliskan biografi ataupun buku untuk mereka. Di kalangan marketer sendiri, di kalangan SME sendiri, mereka pun ramai juga yang memerlukan artikel untuk di-upload ke dalam blog mereka juga. Okay? Blog bisnes mereka ataupun even di social media. Okay? Kadang nak tulis status yang panjang tu pun perlu juga seorang untuk uruskan. Okay? So mungkin bab ni dah berkaitan dengan social media management juga, tapi tak apa, asas dia ialah anda boleh jadi sebagai ghostwriter, okay? Untuk menulis bagi pihak orang lain tanpa mendedahkan nama anda. Okay? Okay, seterusnya pasal bayaran sebagai ghostwriter ni. Okay? Dia terpulang lah macam saya mungkin pernah cerita sebelum ni, bagaimana nak charge bayaran. First, anda charge berdasarkan bilangan patah perkataan. Kedua, berdasarkan complicated ke tak nak buat research ataupun proses nak hasilkan projek tersebut. Ataupun yang ketiga, berapakah nilai projek tersebut, yang sewajarnya lah. Mungkin kalau dibuat buku, satu buku 30, jual 1000 buku dah 300,000, right? So mungkin anda boleh charge berdasarkan berapa percentage yang anda rasa sesuai untuk anda charge jika ada orang ingin mengupah anda sebagai ghostwriter mereka. Nak tahu tak, nak buat video untuk YouTube ni pun saya perlukan skrip. Okay? Jika anda boleh buat skrip yang bagus untuk saya kongsikan dalam video YouTube saya, jangan lupa untuk hubungi saya di Twitter melalui DM. Okay? Dan yang kelima, apa yang anda boleh buat dengan skill penulisan anda ialah dengan menghantar artikel anda kepada online publishing seperti The Vocab, Amans, Berita Harian, Utusan dan pelbagai lagi lah website yang cerita pasal hiburan, berita, sukan, gosip dan macam-macam. Maksudnya mereka ni walaupun mereka dah ada full timer yang menghasilkan konten, tapi tak ada masalah untuk mereka menerima artikel daripada orang luar ataupun orang yang ingin submit artikel. Paling simple, anda boleh search kat Google, hantar artikel. So di sini anda boleh tengok senarai website yang menerima artikel daripada third party, daripada orang luar. Dari segi bayaran ni mungkin for free, ada yang membayar. So benda ni anda boleh nego jika anda menghantar artikel secara mingguan ataupun secara bulanan, something yang boleh menambah nilai kepada portal mereka. Secara tak langsung anda dah memudahkan kerja mereka sebab instead of mereka nak hire in-house ni penulis, mereka boleh outsource juga kepada penulis yang akan contribute secara bulanan.
So kat sini mungkin boleh jadi anda boleh dedahkan nama sebenar lah. Yang ni bukan ghostwriting, okay? Anda memang akan hantar artikel serta dengan nama anda. Saya kenal juga beberapa orang jurnalis, wartawan yang memang menggunakan cara inilah untuk menghantar artikel atau memberita ke mana-mana portal yang mereka ingin kongsikan idea dan berita mereka. Dan bila nama anda ada muncul di dalam portal di luar sana kan, di sini secara tak langsung membina kredibiliti anda, dapat juga menarik followers di kalangan mereka yang memang follow channel-channel tertentu. Okey, kesimpulannya, jika anda ada bakat menulis, anda boleh menulis dengan bagus, pandai nak bercerita, anda boleh huraikan, boleh bercerita dengan menarik. Gunakanlah skill penulisan anda bukan sekadar untuk memuaskan pembaca, tapi untuk mengconvert pembaca anda menjadi seorang customer yang akan membeli dan menjana pendapatan. Anda sendiri pun dapat jana pendapatan dengan skill penulisan anda. So jika anda rasa video hari ini anda belajar sesuatu yang baru, boleh komen dan tekan like, dan jangan lupa sekali lagi sila subscribe supaya channel saya dapat berkembang dengan lebih baik, di samping untuk bantu YouTube untuk recommend video-video yang sesuai dengan anda. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.